Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing dulu ya, kita testing dulu untuk pastikan bahawa suara dan juga gambar jelas. Jadi kalau ada siapa online sekarang ni, tolong maklumkan sama ada suara dan juga gambar adalah jelas. Ya, kita akan mula jam pukul 3 nanti. Sekarang ni hanya kita nak testing dulu. Jelas ataupun tidak, tolong bagi tahu. Yes, please, Teguh Rahman, tolong bagi tahu dalam comment section, adakah gambar jelas, adakah suara jelas. Ya, saya faham, semalam saya dapat komen mengatakan bahawa gambar kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang. Macam saya katakan semalam adalah kali pertama saya buat live, jadi pelengkapan tu tidak ada lagi. Saya telah pun order lampu cahaya supaya next, mungkin lepas daripada hari ini akan ada apa dikatakan cahaya dan gambar akan lebih jelas lah. So anything, let me know please. If loud and clear. Ya Najib, thanks. Okay, kita akan mula pukul 3. Sudah pun pukul 3, kita tunggu dulu. Yang online ni sekarang ni boleh share. Boleh share sebab saya rasa topik hari ini adalah topik yang sangat pendek tapi penting. Sangat pendek dan penting untuk kita semua. Sebab ada banyak orang terpelajar pun kadang tersilap dengan definisi ataupun tafsiran siapa itu Melayu. Jadi sebab dalam problem is because lack of understanding berkenaan dengan perlembagaan persekutuan dan juga tabiat orang Malaysia untuk baca yang awal, tidak baca sampai habis. So kalau baca yang awal saja, memang apa yang dikata itu betul. Tapi kalau baca sampai habis, akan dapati bahawa sebenarnya tafsiran itu lebih daripada apa yang ramai anggap apa itu Melayu. Baik, kita pergi kepada isu ya. Mengapa saya pilih topik? Tapi sebelum daripada saya go into the issue, benarkan saya untuk ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, siapa yang online pada hari ini, a very blessed and good 1st May, hari buruh kepada semua pekerja. Ya, kita sudah almost 2 bulan kita tak bekerja, saya pun tak bekerja. So masalah dia, tadi ada satu pengumuman yang baik, yang ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata, dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, membenarkan banyak sektor, melainkan sektor yang ada perhimpunan untuk berbuka. Tapi still, lawyers are still not allowed to open. Kami menunggu kami menunggu arahan selanjutnya daripada Bar Kansel, sebab dikata setakat ini hanya convincing dan juga sektor-sektor yang berkenaan dengan korporat saja dibenarkan buka. Siapa yang buat mahkamah, litigation, tidak dibenarkan buka sebab mahkamah belum lagi beroperasi secara sepenuhnya. So, jadi buka pun tak boleh pergi ke mahkamah, hanya kena duduk di office. So kita menunggu arahan selanjutnya daripada Bar Kansel. Kalau dibenarkan, insyaAllah hari Isnin kita akan mula beroperasi secara sepenuhnya, insyaAllah. Okey, mengapa saya pilih tajuk Melayu Perlembagaan? Apa itu Melayu? Tafsiran Melayu. Tafsiran Melayu, siapa dia Melayu? Kita tahu, kita nampak daripada rupa, daripada warna kulit, kita tahu dia itu Melayu. Tapi selain daripada itu, daripada rumpun Melayu, ada sejenis lagi juga Melayu. Tapi dia bukan daripada rumpun Melayu. Dia ni dipanggil Melayu Perlembagaan, ikut tafsiran perlembagaan. So generally kita panggil dia is Melayu Perlembagaan. Okay? Tolong share. Okey, saya terbaca satu artikel di dalam Mail online yang keluar pada 27 April. Okey, ini yang menarik perhatian saya. Ditulis oleh, dia kata time to repatriate Rohingyas, untuk kita pulangkan balik Rohingyas, kata dia. Apa nama penulis ni? Norman Fernandez. Norman Fernandez ni ada orang yang boleh katakan quite popular lah dengan tulisan-tulisan dia. Dia kata apa? Okey. Okey, dalam dia punya artikel ni dia tulis, there is something, benarkan saya baca ya, saya bacakan apa tulisan dia dalam perenggan ni. There is something the Malay Muslim community need to seriously think.
In Malaysia, it is not difficult to become or be termed a constitutional Malay. If you are a Muslim, speak Malay, okay, and follow the Malay custom, you can be considered a Malay, just like the Mamas. In time, Rohingyas can also call, or rather demand, that they too be recognized as Malays. Betul ke kenyataan dia ni? Betul ke kenyataan dia ni? Macam saya kata, kita lazim baca perenggan awal, first few lines of the constitution. Yang belakang tu kita tak baca. Jadi dia kata beragama Islam, apa lagi? Beragama Islam, bercakap bahasa Melayu, lazimnya bercakap bahasa Melayu, dan ikut ada istiadat orang Melayu, maka kamu adalah seorang Melayu. Betul ke? Tak. Ini salah. Ada banyak lagi perkara yang terdapat di dalam tafsiran Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan. Mari saya bacakan sekejap ya. Okey, tafsiran dalam ini hanya Federal Constitution. Okey. Di dalam fasal 160. Ya. 160. Okey, di sini. Ini bahagian tafsiran. Tafsiran. Okey. Malay means a person who professes Islam. Fernandez, betul lah. Seseorang yang beragama Islam. Habitually speaks the Malay language. Lazimnya berbahasa dalam bahasa Melayu. Betul apa kata Norman Fernandez. And conforms to Malay customs. Dan mengikut ada istiadat dan rada resam orang-orang Melayu. Cara hidup orang Melayu. Dia adalah Melayu. Betul lah dalam perlembagaan. Tapi saya kata tak. Mengapa saya kata tak? Sebab perenggan itu ada sambungan. Dan dikata and, dan. Selain daripada 3 keperluan asas ini, ada keperluan lain. Dan apa? Was before Merdeka Day born in the Federation or in Singapore, or born of parents, one of whom was born in the Federation or in Singapore, or is on that day domiciled in the Federation or in Singapore. Apa maksud dia? Maksud dia, seseorang boleh dianggap sebagai Melayu ataupun seseorang itu adalah Melayu andai kata dia beragama Islam, okey, dia lazimnya berbahasa Melayu dan dia juga mengikut ada istiadat, resam dan customs orang Melayu. Dan tambahannya, dan selain bertiga tu yang wajib, dan pun wajib juga lah, dan bukan all, dan dilahirkan sebelum merdeka. Sebelum merdeka mana? Sebelum 31 Ogos tahun 1957, dia dilahirkan di dalam Federation, in the Federation. Dilahirkan di dalam persekutuan, or in Singapore, di persekutuan ataupun Singapura, or born of parents, atau dilahirkan daripada ibu bapa di mana salah satu daripada mereka telah dilahirkan dalam persekutuan atau di Singapura, atau pada hari tersebut bermestautin di dalam persekutuan atau di Singapura. Berbelit-belit. Itu sebab saya kata, dibaca yang 3 pertama, datang kepada N, A tu, N, dia dah mula pening kepala, dia kata, tak payahlah. Jadi, saya Muslim, saya bercakap bahasa Melayu dan saya ikut adat saya dah Melayu. Okey, so macam itu, orang daripada Thailand, orang daripada Patani masuk ke Kelantan, dia kata saya Islam, saya pandai bercakap Melayu, saya tahu keadaan Melayu, saya Melayu lah, kata dia. Okey, saya Melayu lah. Macam itu juga daripada Rohingya, dia datang ke Malaysia, dia kata saya Islam, saya pandai cakap Melayu, dan saya ikut adat resam orang Melayu, dan saya Melayu lah. Macam mana pula dengan Melayu Campak? Macam mana pula dengan Melayu di Afrika Selatan, South Africa? Mereka juga Melayu. Ada juga pengampungan Melayu di UK, Melayu juga. So adakah ini kita nak iktiraf semua orang-orang ini sebagai Melayu di Semenanjung atau di Sabah dan Sarawak? Tak boleh.
Jadi padahal macam itu, kalau ikutan apa yang Norman Fernandez cakap, very clearly, siapa saja dalam Malaysia ni kembali kepada Islam, pandai cakap Melayu, dan orang Malaysia mesti pandai cakap Melayu, dan juga tahu ada istiadat sedikit. Kalau dah lalu depan orang tu tunduk sikit, tak ada istiadat orang Melayu, cara hidup orang Melayu, duduk bersila, pakai jari untuk makan, itu tak ada istiadat orang Melayu. Pandai makan tempoyak, pandai makan petai, pandai makan jaring dan kerdas, dah kita dah ada orang Melayu. No, that is not right. Jadi kita kena betul-betul letakkan satu garis panduan yang tepat. Why is it so? Kenapa perlu untuk tafsirkan orang Melayu? Sebab orang Melayu ni sebenarnya ada keistimewaan dia di dalam perlembagaan. Perlembagaan memberi keistimewaan kepada Melayu. Jadi daripada semua untuk mengaku dia tu orang Melayu, jadi orang yang betul-betul diberi keistimewaan akan dimarginalize. Dia akan diketepikan hak mereka. Jadi that's very important. Very important. Jadi that is the reason why saya kata, okay, nombor satu, macam saya kata tadi, nombor satu, dia mestilah Islam. Nombor dua, dia lazimnya berbahasa Melayu. Dan nombor tiga, dia ikut adat dan cara-cara hidup orang Melayu. Dan sebelum 31 Ogos tahun 1957, dia dilahirkan di dalam persekutuan. Jadi ialah, dia Islam, dia Melayu di dalam di persekutuan tanah Melayu. Takkan kita mau halau dia daripada negara kita selepas merdeka. Jadi kita kena buat garis panduan. Kita kena buat satu garis panduan yang tepat. Siapa dia Melayu. Okey? Dia dilahirkan di dalam persekutuan atau di Singapura. Sebenarnya 97 sebab Singapura sebahagian daripada Malaysia pada masa itu, 63 dia keluar. Jadi sebelum merdeka dilahirkan di persekutuan tanah Melayu ataupun di Singapura. Di Singapura, dilahirkan. Kalau dia tidak dilahirkan pada masa itu, dia dilahirkan daripada ibu bapa yang dilahirkan di persekutuan dan ataupun di Singapura. Dan atau dia pada masa merdeka bermestautin di Malaysia. Melaya. Di Melaya ataupun di Singapura. So, orang itulah adalah orang Melayu. Faham? So, macam mana keadaan dia dengan saya? Ataupun orang-orang lain yang lahir selepas daripada merdeka. Adakah mereka bukan Melayu? Sebab dia sebut sini, bermustautin di sini. Dia ada cover dia. Dia ada section 160 dan B. Or, atau selepas itu, or, is the issue of such a person. Is the issue of such a person. Mana dia adalah anak kepada orang yang sedemikian. Sedemikian mana? Sedemikian itu adalah A. Anak kepada orang yang dilahirkan di dalam persekutuan atau di Singapura, atau salah satu daripada ibu bapa mereka dilahirkan dalam persekutuan atau di dalam Singapura, atau pada masa merdeka adalah seorang-seorang yang bermestautin di dalam persekutuan atau di dalam Singapura. So, jelas. Seseorang tu adalah Melayu, andai kata dia, nombor satu, adalah seorang Muslim. Nombor dua, dia lazim cakap bahasa Melayu. Nombor tiga, dia ikut cara hidup dan adat orang Melayu. Dia adalah seorang yang sebelum merdeka dilahirkan di dalam persekutuan atau di Singapura, atau salah seorang ibu bapa dia telah dilahirkan dalam persekutuan atau di Singapura, atau pada hari merdeka beliau adalah seseorang yang bermustautin di persekutuan atau di Singapura. Okay, so that is a Malay. Okay, so bermakna saya kata Norman Fernandez is wrong. Apa yang dikata di dalam ini basically adalah untuk dia kata orang tu, untuk naikkan semangat, untuk naikkan kemarahan orang-orang Melayu, supaya mereka kata, Allah, ada pula orang datang daripada luar negara sekarang ni nak tuntut jadi orang Melayu. Dia pun tak boleh. Sebab Rohingya yang datang dari sini, tidak ada ibu bapa mereka yang sebelum merdeka dilahirkan di dalam persekutuan atau Singapura. Tidak ada salah seorang atau ibu bapa mereka yang lahir ataupun lahir di dalam persekutuan atau di Singapura, dan tidak ada pada masa itu beliau seseorang yang bermestautin di dalam persekutuan atau Singapura. So macam mana orang Rohingya
atau orang Bangladesh atau orang Pakistan yang datang daripada Pakistan baru-baru ni 10 tahun dahulu, 20 tahun dahulu datang ke dalam Malaysia boleh tuntut hak sebagai orang Melayu? Tak boleh. Sebab dia definitely dia tidak lulus syarat dalam 160A ataupun B, dia adalah merupakan anak kepada seseorang. Okey, saya bagi satu contoh yang jelas. Contohnya saya sendiri. Saya gunakan saya sebagai bandingan. Saya Islam. Okay? There's no doubt. Okay? Saya bercakap bahasa Melayu. Fasih tak fasih itu tak penting. Tapi saya lazim dia cakap bahasa Melayu. Hari ini pun saya sedang cakap bahasa Melayu. So, dua-dua saya lulus. Nombor 3. Adakah saya ikut adat cara orang Melayu? Ya, saya ikut cara orang Melayu. Saya pernah pergi rombongan meminang. Saya pernah pergi rombongan orang kahwin dan sebagainya. Saya ikut cara mereka. So, adakah saya Melayu? Kalau ikutkan 3 kriteria itu, seperti mana kata Norman Fernandez, saya adalah orang Melayu. Tapi kalau kita pergi kepada test yang kedua, dalam A. Was before Merdeka Day born in the Federation? Tak mungkin saya boleh lahir di dalam persekutuan atas Singapura sebelum merdeka, sedangkan saya lahir pada Disember 57. Saya lahir selepas merdeka. So, bermakna saya tidak lulus syarat yang ditetapkan under A. Was before Merdeka Day born in the Federation or in Singapore. Or born of parents, one of whom was born in the Federation or in Singapore. Okey? Adakah saya termasuk dalam golongan kedua? Bahawa saya, ibu bapa saya telah dilahirkan di dalam Federation dan persekutuan atau di Singapura? Yes, saya layak di bawah perengan itu. Mengapa? Sebab bapa saya telah memperolehi kewarganegaraan persekutuan dalam tahun 1946. Ada sijil dia. Saya tak bawa lagi sijil di sini. Dia ada sijil. Mana dia sebenarnya adalah seorang, bukan dilahirkan di negara ini, tapi dia adalah seorang yang bermestautin di dalam Federation ataupun di dalam Singapura. Mana mungkin seorang yang tidak bermestautin boleh diberi kewarganegaraan persekutuan? Dia adalah warga negara Malaya dari tahun 1946. Jadi saya automatically qualify under the third link, or is on that day domiciled in the Federation or in Singapore. Okay, tidak? Okay? Atau saya adalah anak kepada orang yang sedemikian. Maksudnya saya adalah anak kepada ayah saya yang jatuh bawah apa dipanggil ni, lim yang ketiga. Bahawa dia pada hari merdeka, tinggal bapa saya pada hari merdeka, merupakan warga Melayu dan tahun 1946, warga persekutuan, dan saya under B adalah anak kepada beliau. Maka saya merupakan seorang yang Muslim, saya bercakap bahasa Melayu, dan saya juga apa nama ni, ikut adat-adat orang Melayu. Maka saya adalah seorang yang Melayu ikut apa nama ni, perlembagaan. Okey, saya nak baca sikit komen sini. Yes, I'm Singh Nejar. Kihal Jara. How are you? Terima kasih Tuan Haji melengkapkan ingatan saya masa belajar di Penang dulu, masa pengajian negara Malaysia. Yes, he's watching. Okey. Ada siapa yang ingin tahu lebih, boleh tanya soal ya. Tepat saja. Okey, jadi yang lepas 31 Ogos 1957, apa keadaan mereka? Itu saya dah bagi penjelasan tadi. Saya lahir lepas 1957. Okey, Melayu yang datang daripada nenek moyang mereka di dalam persekutuan, mereka tetap Melayu. Okey, kita bercakap pasal pentingnya 160 tafsiran Melayu ini ada sebenarnya untuk memastikan bahawa Melayu
yang disebut dalam perlembagaan ini dapat manfaat, kelebihan dan yang disediakan untuk orang Melayu. Jadi kita kena ada satu guideline, one straight line. These are the Malays. Maka orang-orang ni layak untuk mendapat apa yang diberi melalui perlembagaan. So kita kena draw satu line. Make it very clear who are the Malays and who are not the Malays. Nanti semua orang akan mengaku Melayu. Sebab kalau tidak ada tafsiran Melayu, siapa orang Melayu, maka semua orang akan berebut-rebut mengatakan dia Melayu. Dan akan berebut-rebut untuk dapatkan kelebihan yang disediakan untuk orang Melayu di dalam perlembagaan. Macam-macam, apa tu 1152, 3152 untuk apa nama ni, bahasa Melayu. Lepas tu ada pula pasal isu apa nama ni, lesen pendidikan, beasiswa yang khaskan untuk orang Melayu, akan jadi satu isu yang tidak dapat, yang susah kita nak apa tu leraikan pada masa yang akan datang. So maknanya penting untuk kita draw the line siapa Melayu. Kita bagi tafsirkan Melayu tu supaya tidak jadi rebut untuk dapatkan. Sebab kek ni kecil. Kalau kek ni kecil, ramai sangat nak makan kek tu, saya tak kenyang lah. Jadi kita kena keluarkan sebagian, you tak layak untuk kek ni, you tak layak untuk kek ni, hanya ini saja layak untuk dapat kek tu. So they will get the piece of cake, more bigger piece of the cake. So that is important. So that is the reason why selepas 57, kalau dia merupakan anak kepada apa yang saya bacakan tadi, dia merupakan anak isu, he is the issue of such a person. Dia merupakan anak kepada seseorang yang sebelum merdeka dilahirkan di dalam persekutuan atau di Singapura. Salah seorang ibu bapa mereka, dia adalah dilahirkan di dalam persekutuan atau Singapura, atau pada hari tersebut bermestautin di dalam persekutuan atau di Singapura. Okay, so siapa yang lahir after 1957, kita kena lihat pula keadaan bapa dia, bapa dan mak dia. Adakah bapa dia lahir di dalam persekutuan atau Singapura, atau sekurang-kurangnya salah seorang daripada ibu bapa dia lahir di persekutuan atau Singapura, atau adakah ibu bapa dia ataupun bapa dia sendiri bermestautin di dalam persekutuan pada masa merdeka. Kalau ya jawapannya, maka orang tu adalah Melayu dengan syarat dia Islam, dengan syarat dia lazimnya bahasa Melayu, dan dengan syarat dia ikut adat istiadat dan cara-cara hidup orang-orang Melayu. Dia adalah Melayu. Saya dah bagi contoh tadi, contoh. Okey. Kalau contoh saya bagi hadis itu. Orang Rohingya dah 20 tahun dahulu datang ke Malaysia. 20 tahun dulu datang ke Malaysia. Mereka sudah ada anak cucu by now. Obviously, dah ada anak cucu by now. Adakah anak cucu mereka tu dilahirkan di Malaysia, maka dengan cara automatik mereka adalah Melayu sebab dia pre-Islam, mereka berislam, mereka ada bercakap bahasa Melayu, dah pandai dah masing-masing, dan juga mereka ikut adat Melayu sebab dia kan dah pandai dan menengok orang Melayu, cara orang Melayu mereka tengok. So adakah mereka Melayu? Tak. Sebab ibu bapa mereka tidak termasuk dalam golongan A tadi. Golongan A itu apa? Bapa dia lahir sini, salah seorang daripada ibu bapa dia lahir di dalam Singapura atau di Melaya atau di dalam persekutuan. Dan yang saya bacakan tadi, itu penting. Jadi kita nak linkkan balik orang sekarang, orang pasca merdeka dan orang pra merdeka. Orang pasca merdeka mesti ada kaitan dengan orang pra merdeka. Orang pra merdeka yang ada 3 syarat tu, mereka duduk di Melaya, maka mereka adalah Melayu. Orang pasca 57 kena ada kaitan dengan orang Melayu pada pra 57. Only then orang sekarang ni 57 ni orang jadi orang Melayu. Okey, Kamarina Kamal, mak abah saya lahir tahun 26 dan 28 di tanah Melayu. Maknanya saya ini Melayu lah Tuan Haji. Okey, terpulang. Lahir 26 di sini, adakah mereka tetap bermestautin di sini? Kalau mereka bermestautin di persekutuan ataupun di Singapura sebelum 57. Okey. Dan anak-anak mereka tidak layak untuk tuntut mereka itu Melayu sebab mereka bukan Islam. Mereka, saya tahulah Kamarina ini sebenarnya orang Cina, tapi dia Islam. So I'm talking about that. Adik-anak beranak dia tidak layak untuk tuntut sebab mereka bukan Melayu, bukan Islam dan tidak mengamalkan adat orang Melayu. Tapi Kamarina sendiri ya. Kamarina boleh tuntut sebagai seorang Melayu. Sebab
Kamarina is a Muslim, Kamarina is apa nama ni, lazim cakap dengan bahasa Melayu, dan juga sedang apa nama tu ikut adat istiadat Melayu. Supaya saya lah, Kamarina tato dalam grup saya. Okey, apa lagi sini? Sebab itu saya kata tadi, ini adalah satu very short punya explanation. Very short explanation. Saya pun dah sampai ke penghujung. Ini Samson Lijat tanya, bos, tapi kawan saya Mama Tamil Muslim, cakap Melayu pun tak pandai, tapi dia Bumiputera Melayu. Kawan-kawan saya mualaf, saya pun dapat hak Bumiputera, tapi macam mana itu, bos? Alright, Samson, the story is very simple. Okay, if this Mama qualify seperti mana saya kata tadi, then they are Melayu. Tapi kalau tak pandai cakap Melayu, ini the perkataan yang digunakan adalah habitually speaks the Malay language, bukan fasih. Dia habitually, dia bercakap tapi tidak semestinya fasih dengan cara sastrawan atau macam mana. Samson, as long as you can speak the bahasa Melayu, you understand the bahasa Melayu, it's alright. You qualify. But you must be a Muslim. You qualify as a Malay speaking person, and you also qualify as the third one, ikut adat Islam orang Melayu. So kalau kata tadi cakap Melayu pun tak pandai, kalau tak pandai tak reti, then basically dia tidak jadi Melayu lah. Tapi kalau dia habitually speak, sekali-sekala dia bercakap dan cakap pun lintah bukang, tak ada masalah. Kawan-kawan mualaf saya pun dapat hak Bumiputera. Yes, betul. Sebab dia adalah, kalau dia adalah isu kepada mereka yang saya baca tadi di bawah lahir di dalam persekutuan, salah seorang ibu bapa mereka lahir di Singapura atau di persekutuan mereka, okey, dan juga mereka itu pada masa merdeka ada bermestautin di tanah Melayu, dan dia layak, mualaf pun layak, betul, no problem. Okey, apa lagi tadi? Banyak makan nasi kandar. Okeylah, Samson, sudahlah, Samson, jangan banyak dengan cerita Samson. Okey, itu sajalah saya rasakan, tidak ada apa-apa lain sebenarnya. It's quite a simple topic. Saya kata dikelirukan oleh orang ramai sebab mereka tak baca habis. Kalau mereka baca habis, saya rasa tak sampai macam ini, kan? I think it's quite simple. What? 160, apa tu dia akan sambung lagi ke bawah, kan? Tak ada. Member of the administration dah. There's only very simple. Number one, you must be a Muslim. Number two, you must habitually speak the Malay language. Number three, you apa kata tu, you follow the adat-adat orang Melayu, then you are a Muslim, dengan syarat tambahan ibu bapa kamu pada masa merdeka lahir di dalam persekutuan, atau salah seorang daripada ibu bapa mereka lahir di dalam persekutuan Singapura atau pada hari tersebut bermustaqim di dalam persekutuan ataupun Singapura. Kalau you tak layak untuk bawa tu, then you layakkan diri you under B bahawa kamu adalah anak pada orang yang sedemikian. Jadi you are a Malay. Okay, so it's not very simple. It's not to say that number one, you are a Muslim. Number two, you speak bahasa Melayu. Number three, you what they call this, follow the adat of the orang Melayu, you dah automatically Melayu. Tak. Itu adalah satu konsep yang salah. Konsep yang salah. Jadi kalau macam itu, dah tentulah apa kata Norman Fernandez tu. Pada satu masa akan datang, Rohingya akan tuntut hak sebagai Melayu. Bangladesh akan tuntut hak sebagai Melayu. Nepal akan tuntut hak sebagai Melayu. Pakistan akan tuntut hak sebagai Melayu. Orang daripada India Muslim akan tuntut. India Muslim, mana Indian Muslim yang ada sini. India Muslim daripada India datang sini akan tuntut hak sebagai orang Melayu. Jadi apa yang tinggal untuk orang Melayu? Tak ada apa yang tinggal. Okay, so itulah isu dia. I think we will stop here today. Kalau melainkan ada apa-apa soalan lain, saya rasa semua soalan yang ada di sini telah saya jawab. Okey, semua saya jawab. Terima kasih atas penjelasan, lengkapkan integriti saya, ingatan saya. Alright, Arizona watching, Zaid watching. Banyak makan nasi kandar. Hello, Samson, apa hal lah you, Samson? Zamri is watching, Fitri is watching. Tepat dan jelas. Jadi, okey, saya rasa saya dah jawab semua soalan-soalan yang ada di sini. Okey. Kemboja di Pekan, macam saya kata, Laga Marina dia tidak layak lah, sebab ibu bapa dia tidak boleh kaitkan diri dia kepada ibu bapa dia, melainkan dia sendiri ada di Malaysia sebelum merdeka, dia dah mustahil di sini, dan dia layak.
Okey, ataupun dia merupakan anak kepada seseorang yang duduk di sini sebelum ni. Okey. Nothing much. Tak ada dah. Okey, tak ada. Tak ada soalan lain dah. Okey. So, kalau tak ada soalan di sini untuk saya jawab, jam pun sekarang sudah sampai pukul berapa? 3.29, dah setengah jam kita online. Tengok ke tadi pendek, punya setengah jam juga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kalau menonton. Lain kali kalau ada apa-apa isu lagi, boleh beritahu saya, boleh DM saya, boleh BM saya. Kalau insya-Allah kalau saya tak mampu untuk menjawab, saya akan online untuk jawab. Okey, insya-Allah dalam siaran akan datang gambar akan lebih jelas sebab lampu yang cahaya yang saya beli tu akan sampai dalam 2-3 hari lagi. Lepas tu kita boleh lah. Tuan, ulas sikit pasal BNM. Apa cerita? Apa BNM tu? Ulas sikit isu BNM. Bank Negara Malaysia ke? Samad Al-Pacino. Samad Al-Pacino. Cuba jawab. Kalau BNM Bank Negara Malaysia mungkin pada hari yang lain lah. Mungkin besok lusa kita buat lagi sekali. Sebab saya tak prepare. Nanti saya cakap ikut suka hati saya je nanti. Payah pula parah nanti. Ada je orang saya hantam saya nanti. Samson dah menengok dah tu. Samson memang suka hantam saya. Daripada dulu lagi dia benci saya. Tak tahu pasal. Okey. Tak ada apa-apa ya Samad. Khairi hadafi Allah. Yelah. Khairi sampai lambat. Nak buat macam mana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi lain kali. Ila alikum. See you.